Apa yang patut dibuat ketika terhadap orang yang nazak? Adalah sunat dimiringkan orang yang nazak itu ke kanannya. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang nazak, dan ada tanda-tanda orang yang nazak ni. Janganlah orang sakit sikit je terus kita miringkan sebelah kanan. Dia ni kata apa sebelah ni. Ini memang ada betul-betul tengok nampak ni tanda dia memang masya-Allah. Kita piringkan di sebelah kanannya menghadap kiblat. Kita letakkan kedudukan itu. Apabila terputus saja nafasnya, iaitu meninggal dunia, hendaklah kedua belah matanya ditutupkan. Kerana pemandangannya akan menoleh ke arah mana nyawa itu pergi sesuai dengan bunyi sebuah hadis, innal basara yatba'u ruh. Sesungguhnya pemandangan itu akan mengikut ke arah mana ruh itu keluar. Jadi tuan-tuan perempuan, bukan bermakna orang yang mati celik mata tu adalah mati yang tak baik. Jangan-jangan kita ni suka sangat orang Melayu ni. Mati mata terbuka. Mati mata terbuka itu normal. Sebab roh kita akan keluar daripada ubun-ubun kita. Dan biasanya mata ni akan ikut melihat kepada roh itu. Tapi itu bukan tanda wa imma buka ke tutup mata itu dia adalah husnul khatimah, usul khatimah. Itu bukan. Jadi jangan sampai kita mengaibkan orang itu dengan perkara yang kita sangka-sangka. Tidak. Sepatutnya orang yang berada dalam keadaan itu, iaitu orang yang berhadapan dengan orang yang meninggal tu, matanya terbuka, cepat-cepat ditutupkan. Diurutkan dia punya kelopak dia punya atas keningnya sehingga ditutupkan matanya tu. Kerana apa? Kerana orang yang tak faham akan melihat itu satu keaiban, sedangkan tidak. Jadi orang yang tu kena cepat-cepat tutup, iaitu dengan ditutupkan matanya. Ketika itulah dituntut dari sekalian yang hadir untuk beristighfar, memohon keampunan baginya. Apa kita nak buat kalau kita berhadapan dengan orang yang meninggal depan kita? Iaitu terus kita mendoakan keampunan. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cepat-cepat kita doakan itu. Dia nangis, tak cakap apa. Apalah, kenapalah kau tinggalkan aku? Jangan. Doakan dia. Sepatutnya orang yang berada dekat situ cepat-cepat doakan. Memohonkan rahmat dan mendoakannya itu Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sebab para malaikat akan mengaminkan segala doa-doa itu. Jadi masa ketika mana dia cabut roh tu, kan ramai malaikat yang hadir waktu tu. Sebab nak menyambut kepada roh. Tak kira lah roh tu baik ke tak baik, tapi malaikat akan ramai ada kat situ. Maka ketika mana kita doakan, malaikat akan aminkan doa itu. Menangisi orang mati itu tidak apa-apa. Mana boleh tak kita menangis kalau orang meninggal, orang yang kita kasih meninggal? Tak apa, boleh. Tak salah. Bahkan Nabi SAW juga menangis ketika mana kehilangan orang-orang yang dikasihi. Seperti pertama Nabi menangis ketika kehilangan daripada keluarga kerabat dia, Uthman bin Mad'un. Orang pertama yang dikuburkan di Baqi' daripada orang Muhajirin. Nabi menangis ketika mana kehilangan daripada anaknya Ibrahim. Sehingga sahabat mengatakan, wa anta ya Rasulullah, engkau menangis wahai Rasulullah. Kata Nabi, itu fitrah. Normal, kata Nabi. Sedih kehilangan orang yang dikasihi. Tapi yang nak jaga ni, lisan. Tidak meraung, tidak mengeluh, tidak menyalahkan takdir. Boleh menangis? Boleh. Akan tetapi bersabar adalah lebih baik dan lebih utama. Tapi kalau dia boleh tahan lagi, itu lebih hebat lagi lah. Tapi kalau menitis air mata, itu yang normal. Tapi kalau dia boleh tahan, lebih baik. Tapi yang tak boleh adalah adapun meratap dan melolong. Itu disebutkan. Serta menyebut-jemput kebaikan-kebaikan si mati. Melumurkan kepala dengan tanah atau pasir. Melepak-lepakkan pipi serta mengoyak-ngoyakkan pakaian, maka semua itu adalah haram dan amat terlarang sekali dalam agama. Kita pernah tengok tak? Kita tak pernah tengok sebab kita orang Melayu ni alhamdulillah sabarnya tinggi. Ini biasa berlaku di negara Arab. Dan sebenarnya itu adalah adat jahiliah dulu. Orang-orang jahiliah dulu ketika kehilangan daripada orang yang dikasihi, dia akan pukul-pukul diri dia, koyakkan pakaian, melolong, meraung. Sebab itu salah satu daripada bai'ah orang perempuan kepada Rasulullah ketika nak memeluk kepada Islam,
Selain daripada janganlah kamu itu mencuri, jangan kamu berzina, jangan kamu mensyirikkan Allah, kan? Kalau orang perempuan, Nabi tambah, jangan kamu meraung-raung dan juga memukul-mukul dan menyakiti diri kamu guling-guling ketika mana kehilangan orang yang dikasihi. Sebab itu sudah menjadi kebiasaan kepada orang-orang jahiliyah dulu. Tapi sampai sekarang, orang-orang Arab sebenarnya masih ada yang buat seperti itu. Sehingga mereka akan meraung-raung. Tak boleh buat. Sebab tu mereka pernah satu ketika orang Arab datang sini tengok orang Melayu ni. Ketika tu dia tengok, mana siapa ya keluarga yang meninggal, mana isteri yang suami dia meninggal ni. Isteri tu, ya. Dia kata macam tu je. Terkejut je. Kan? Sebab Alhamdulillah kita ni dah dibiasakan dengan diam, sabar. InsyaAllah bagus. Tapi takutlah kan, dah jadi nanti takut tak hilang kawalan. Sebab itulah orang perempuan ni sebaiknya tidak mengiringi jenazah itu ke kubur. Tidak. Nanti saya cakap macam ni, nanti kata tak bagi kesempatan perpesihan terakhir. Walaupun adalah fatwa disebutkan boleh, harus, tapi sebaiknya sebenarnya tidak. Apatah lagi kalau dia isteri, kan dia ada iddah dia, sepatutnya dia tak keluar daripada rumah dia pun. Dan orang perempuan ni kalau boleh tak pergi ke kubur ketika mana menguburkan jenazah tu. Sebab apa? Takut dia tak boleh tahan emosinya. Satu, itu orang perempuan takut tak boleh tahan emosi. Takut orang lelaki yang pergi juga sama-sama untuk ngiring itu tak boleh tahan nafsunya. Sebab yang bawa ni macam-macam orang perempuan pun pergi ke situ. Ni sedih patutnya tengok perempuan cantik pula perempuannya. La haula wala quwwata. Bukan nak tengok dalam ini. Sebaiknya kalau boleh tak perlu. Nak rasa nak puas-puas nak di rumah sudah. Kemudian mereka pergi, biar orang lelaki uruskan semua. Doakan dari jauh, sudah. Nanti kemudian nak pergi ziarah. Tapi untuk berkumpul sama-sama, duduk bertenggek. Yang kawan ni, imam ni pun nak baca talqin, tengok, ya Allah, depan muka dia. Minta maaf lah nak sebutkan. Kalau kita sayang kepada orang yang kita sayang tu, kan lebih baik kita macam tu, elakkan sesuatu yang boleh menyakiti kepada jenazah tu. Ya. Baik.